Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dihormati Encik Muhammad Sazali bin Ali selaku pensyarah untuk kursus EDUP 2072 Falsafah dan Perkembangan Pendidikan di Malaysia. Yang dikasihi sahabat seperjuangan sekalian, insya-Allah kumpulan kami akan membentangkan perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan dan hubungannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Sebelum kami memulakan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan diri saya sebagai pembentang pertama. Saya Burhanuddin Bunyamin yang akan membentangkan tajuk Perkembangan Pendidikan Selepas Kemerdekaan. Pembentang kedua, Saudara Ahmad Muiz bin Ramdullah Elias Abdul Hamid yang akan membentangkan tajuk Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. Dan pembentang ketiga, Saudara Muhammad Mazlan bin Makno yang akan membentangkan hubungan perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia bermula daripada sebelum merdeka lagi. Sistem yang digunakan sebelum merdeka ialah sistem penjajah. Di dalam sistem penjajah terdapat laporan Barnes dan laporan Feng. Sebelum merdeka, pemimpin Malaysia pada ketika itu mempunyai kesedaran untuk menghadirkan sesuatu dalam sistem pendidikan untuk menggantikan sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Maka wujudlah Penyata Razak 1956, kemudian Laporan Rahman Talib 1960, seterusnya Ordinan Pelajaran 1967, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP. Sistem pendidikan yang pertama ialah Laporan Razak 1956. Laporan Razak diperkenalkan pada April 1956 oleh Abdul Razak Hussein. Laporan Razak 1956 dianggap sebagai batu asas kepada perkembangan sistem pendidikan kebangsaan. Tujuan Laporan Razak 1956 menyatakan, kami percaya juga yang tujuan dasar pelajaran di dalam negeri ini ialah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang besar. Walaupun perkara ini tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendaklah diperbuat dengan beransur-ansur. Penyata Razak mempunyai 17 cadangan dengan mengambil kira matlamat akhirnya membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia. Di antara perkara yang diperkatakan di dalam Penyata Razak ialah, yang pertama, semua sekolah di tanah air mempunyai sukatan yang sama. Yang kedua, bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan dan menjadi bahasa pengantar utama. Yang ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Bagi sekolah kebangsaan Cina dan Tamil, bahasa Inggeris menjadi bahasa pengantar. Yang seterusnya, sekolah-sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang keenam, penubuhan satu jenis sekolah sahaja yang terbuka kepada semua kaum. Yang ketujuh, guru-guru sekolah rendah dan menengah adalah yang berkelayakan. Yang ke-8, sistem pendidikan sekolah menengah adalah sekolah menengah rendah, SMR, sekolah menengah atas, SMA dan pra-universiti. Dan yang ke-9, semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan jemaah nazir persekutuan ditubuhkan. Sistem yang kedua ialah Laporan Abdul Rahman Talib 1960. Laporan Rahman Talib 1960
adalah untuk mengkaji pelaksanaan dasar pendidikan kebangsaan pada Februari 1960. Laporan ini diketuai oleh Encik Abdul Rahman Talib. Pada ketika itu, beliau adalah Menteri Pendidikan Malaysia. Tujuan laporan Abdul Rahman Talib adalah menyemak semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan. Yang kedua, membaiki sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Abdul Rahman Talib juga telah mencadangkan yang pertama, cadangan beliau adalah pendidikan secara percuma di sekolah rendah. Yang kedua, kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3. Yang ketiga, peperiksaan darjah 5 diwujudkan. Dan yang terakhir, memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Yang seterusnya adalah Ordinan Pelajaran 1967. Ordinan Pelajaran 1967 mempunyai hubung kait dengan Akta Pelajaran 1961 yang dibentangkan oleh Abdul Rahman Talib di dalam Parlimen, dan akta tersebut diluluskan dan dikuatkuasakan menjadi Akta Pelajaran 1961. Di dalam Akta Pelajaran 1967, bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama pendidikan. Dari segi pendidikan, sistem peperiksaan kebangsaan ditetapkan dengan menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi. Dan untuk kerohanian, penekanan usaha kepada pensisihan menengah dan vokasional untuk memenuhi keperluan tenaga mahir dalam negara. Untuk kerohanian juga, penekanan kepada pendidikan agama dan moral di semua peringkat sekolah untuk memenuhi keperluan kerohanian rakyat Malaysia. Ordinan Pelajaran 1967 diwujudkan adalah untuk memastikan bahasa kebangsaan diaplikasikan dan diimplementasikan secara holistik di dalam kehidupan rakyat dan pemerintahan negara. Pada 1967, Dewan Rakyat telah meluluskan Rang Undang-Undang Bahasa Kebangsaan. Tujuannya adalah bagi melaksanakan ketetapan di dalam Bab 152 Perlembagaan Persekutuan, iaitu menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan atau bahasa rasmi tunggal. Ada beberapa perkara yang terkandung di dalam Ordinan Pelajaran 1967. Yang pertama, penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi tunggal adalah kerana untuk memupuk perpaduan kaum. Yang kedua, kerajaan persekutuan atau kerajaan negeri menggunakan penterjemahan dokumen rasmi atau komunikasi di dalam bahasa lain jika terdapat kepentingan awam. Dan yang ketiga, Yang di-Pertuan Agong boleh membenarkan agar penggunaan bahasa Inggeris sebagai tujuan rasmi apabila dianggap perlu. Sistem pendidikan yang seterusnya adalah Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Pada tahun 1974, kerajaan telah menubuhkan Jawatan Kuasa Kabinet seramai 8 orang termasuk Tun Dr. Mahathir sebagai pengerusi Kabinet. Tujuan Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 ditubuhkan adalah untuk mengkaji pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan, matlamat dan kesan sistem pelajaran. Yang kedua, memastikan keperluan tenaga rakyat negara dipenuhi. Yang ketiga, memastikan sistem pelajaran dapat memenuhi matlamat negara ke arah pembentukan masyarakat yang bersatu padu, berdisiplin dan terlatih. Ada beberapa perkara yang terkandung di dalam Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Yang pertama, penekanan kepada asas 3M, iaitu menulis, mengira dan membaca. Dan yang kedua, penekanan kepada pendidikan kerohanian.
Yang ketiga, penekanan kepada kurikulum sekolah yang mencermin identiti negara. Dan yang keempat, pelaksanaan pendidikan menengah atas yang melalui 2 jurusan, iaitu akademik atau vokasional. Yang kelima, melanjutkan prasekolah dari 9 tahun ke 11 tahun. Dan yang keenam, melicinkan tata cara pengurusan pendidikan kebangsaan. Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP 2006 hingga 2010. Pelan induk ini dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi pada tarikh 16 Januari 2007. Matlamat utama PIPP ialah melahirkan pendidikan berkualiti tinggi dan membina modal insan kelas pertama untuk mencapai wawasan 2020. Pendekatan PIPP bertujuan adalah untuk menyelesaikan tugas yang masih belum selesai dan kesamarataan peluang pendidikan. Ia adalah untuk memastikan rakyat mendapat pendidikan yang adil dan saksama. Yang kedua, memastikan pelajar menguasai kemahiran 3M. Dan yang ketiga, memastikan pelajar menguasai dan mendapat akses ICT terutamanya internet. Dan tujuan yang kedua PIPP ini adalah kecemerlangan institusi pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia memberi perhatian khusus kepada sekolah yang telah mencapai tahap cemerlang. KPM juga akan mengenal sekolah-sekolah kluster yang lain. Teras Strategik Pelan Induk Pembangunan Pendidikan. Teras strategik ini mempunyai 6 teras. Teras yang pertama ialah membina negara bangsa. Teras yang kedua, membangunkan modal insan. Teras yang ketiga, memperkasakan sekolah kebangsaan. Teras yang keempat, merapatkan jurang pendidikan. Dan yang kelima, memartabatkan profesen perguruan. Dan yang terakhir ialah melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muiz bin Radullah alias Hamid. Jadi saya akan membentangkan mengenai FPK, iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah dirumuskan pada tahun 1988 dan dinyatakan dalam Akta Pendidikan 1996 yang berbunyi, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang, harmoni daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Ini adalah berdasarkan kepercayaan, kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat negara ini. Okey, seterusnya kita masuk pengenalan FPK iaitu yang pertama, idea pengubahan FKP ini telah dicetus selepas penerbitan laporan Jawatan Kuasa Kabinet pada tahun 1979. Jadi FPK ini yang dahulunya dikenali sebagai Falsafah Pendidikan Negara dan telah digubal berdasarkan 3 ideologi, iaitu Rukun Negara, Dasar Ekonomi Baru iaitu RMK 1907 hingga 1980 dan Dasar Pendidikan Kebangsaan yang sekarang lah 1999. Jadi FPK ini digubal oleh pakar-pakar pendidikan secara teliti dengan mengambil berat keperluan-keperluan individu, masyarakat dan negara. Bukan gubal secara random lah, maknanya ada pakar yang menggubal. Manakala penyataan FPK juga ni memberi penekanan terhadap perkembangan potensi individu
secara bersepadu dan menyeluruh. Dan yang terakhir adalah FPK ini berhasrat melahirkan insan yang baik berdasarkan kepercayaan, keyakinan dan kepatuhan kepada Tuhan. Seterusnya kita masuk konsep FPK, itu falsafah pendidikan negara, merangkumi elemen epistemologi, metafizik dan aksiologi. Itu adalah elemen-elemen di dalam FPK. Dan FKP ini digubah daripada pemikiran yang rasional dan kritis. Maknanya dia rasional dan kritis ini dah. Dan yang terakhir adalah konsep FPK ini mengambil inspirasi daripada proses pembangunan bangsa dan negara yang berkait rapat dengan perkembangan dunia Islam dan pembangunan negara Malaysia. Itu adalah konsep FPK yang dinyatakan secara ringkas, iaitu 3 poin besar yang boleh dilihat dalam slide yang di atas. Seterusnya kita masuk matlamat FPK. Apakah matlamat FPK? Okey, matlamat pendidikan negara bertujuan melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna, memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut. Ciri-ciri macam mana? Iaitu percaya dan patuh pada Tuhan, berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab kepada diri, masyarakat, agama dan negara. Jadi matlamat selain itu ialah memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu lah, maknanya imbas molek lah, tak ada masalah lah, semuanya comel-comel berlaku. Dan yang terakhir adalah memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum. Ini jadi menjadi satu kebanggaan lah apabila FPK ini diwujudkan. Itulah antara matlamat FPK yang disenaraikan di dalam slide. Seterusnya kita pergi kepada peranan FPK, falsafah pendidikan kebangsaan. Apa peranan mereka? Peranan pendidikan falsafah ini adalah yang utamanya sebagai cahaya yang memberi panduan dan arah tuju kepada segala usaha perkembangan, mengembangkan dan memajukan pendidikan. Adalah usaha yang baiklah untuk kebaikan pendidikan inilah, dan menjadi dasar dan pertimbangan asas untuk menentukan matlamat pendidikan negara. Jadi dasar adalah satu jalan yang baik untuk mengembangkan matlamat pendidikan negara lah. Dan selain itu dia sebagai rujukan untuk membantu para pendidik ini memahami sistem pendidikan negara. Maknanya ada rujukan untuk para pengguru-guru. Dan yang terakhir adalah sebagai bimbingan untuk para pendidik semasa mereka melaksanakan tugas-tugas pendidikan. Seterusnya kita masuk pada falsafah pendidikan guru pula. Tadi PK dan G ni pula tak, iaitu guru. Okey, apakah itu falsafah pendidikan guru? Iaitu guru yang berkerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, iaitu bersedia menjunjung inspirasi negara serta menganjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Itu adalah falsafah pendidikan negara guru. Seterusnya kita pergi kepada matlamat falsafah pendidikan guru. Ini adalah matlamat yang dapat disenaraikan, iaitu yang pertama, membina insan guru yang berakhlak mulia, berilmu kreatif, berdaya tahan, yang boleh mendidik murid ni dengan cekap dan berkesan. Adalah ini memberi aspek yang baik pada guru lah. Yang seterusnya, mengembangkan maktab perguruan sebagai pusat rujukan dalam bidang perguruan. Maknanya maktab perguruan ini adalah satu rujukan kepada bidang guru lah, dan meningkatkan pengetahuan, kecekapan guru terlatih secara berkesan. Maknanya ada satu peningkatan pengetahuan dan guru ini jadi cekap jika dilatih secara dengan berkesan lah. Dan yang terakhir adalah mengeluarkan guru permulaan yang mencukupi dari sekolah-sekolah rendah dan menengah-menengah di Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok implikasi falsafah pendidikan guru. Apakah kesan daripada falsafah pendidikan guru? Yang pertama adalah melengkapkan diri dengan pengetahuan dalam mata pelajaran dan pengetahuan ikhtisas guruan. Melengkapkan dirilah dalam segala pengetahuan-pengetahuan yang penting yang guru mesti ada. Dan seterusnya, mengamalkan pengajaran dan pembelajaran yang selaras dengan hasrat falsafah pendidikan guru. Maknanya
pengamalan pengajaran ni, PNP ni tidak boleh diajar secara random, atau ia kena ada garis panduan yang selaras dengan hasrat falsafah pendidikan guru. Okey, yang mana yang ketiga adalah menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar. Ini adalah salah satu untuk memupuk guru sendiri untuk menjadi sesuatu yang baik dan memberi tunjuk ajar kepada diri sendiri ataupun pelajar ke arah kebaikan. Itu adalah implikasi falsafah pendidikan guru, kesan terhadap falsafah pendidikan guru. Dan yang terakhir pula kita tengok yang apakah amalan-amalan profesional guru. Dan amalan profesional guru ni yang ada pada guru untuk menjadikan falsafah pendidikan guru itu berkesan. Tadi kita sudah tengok matlamat, implikasi dan ciri-ciri yang terbaik lah. Ni adalah amalan profesional guru. Macam mana guru ini menjadi profesional? Dari segi apa untuk melihat? Okey, ini adalah amalan profesional guru. Yang pertama kita tengok kepuasan pekerja. Kerja ni menjadi sesuatu kerja tidak sambil lewa, menjadi satu kerja tu puas dengan baik lah, mana puas hati buat kerja. Biasanya sikap baik hati dan tidak berat sebelah. Jadi guru ini, menjadi profesional guru ni adalah mempunyai sikap baik hati dan tidak berat sebelah lah. Kita tengok orang baik dan orang tidak baik, kita jangan pandai orang tidak baik itu dengan sesuatu yang buruk, ataupun pelajar yang lemah. Kita jangan tengok pelajar lemah tu sesuatu yang kekurangan. Kita tengok kelebihan dia dan kita bentukkan, kita baiki kelemahan yang ada pada pelajar itu menjadi sesuatu yang baik ataupun meningkatkan kecemerlangan dia. Dan seterusnya adalah bersedia menerima segala cabaran. Maknanya guru ini haruslah berlapang dada. Segala cabaran yang ada, masalah tu kita perlu berlapang dada menghadapi cabaran dan masalah yang harus dihadapi dengan baik dan tersusun. Seterusnya adalah menghargai masa. Mana guru yang terbaik adalah menghargai masa yang ada, tidak membuang masa itu dengan sesuatu yang tidak berfaedah. Jadinya masanya sangat penting, di mana dalam hadis kata, dalam kata hikmat kata, jika kamu tidak menggunakan masa dengan baik, masa itu akan memotong kamu atau memintas kamu jika tidak diisi dengan baik. Dan seterusnya adalah memiliki sifat tekun dan sederhana. Ada sifat tekun dan sederhana. Standard je orang kata guru ni tidaklah terlalu menonjol sangat, tidak terlalu over dan tidaklah selalu lemah. Jadinya dia ni sederhana, tekun. Yang pentingnya kerja tu terbuat dan tidak akan mengabaikan potensi diri murid. Maksudnya tidak melihat sesuatu pelajar itu adalah sesuatu potensi murid itu lemah. Maknanya semua memberikan satu sama rata sahaja. Manakala kepada pelajar baik, pelajar tidak baik, ataupun akademiknya baik, akademiknya berkurang, maknanya tidak mengabaikanlah potensi murid. Itu saja perbatangan daripada saya, iaitu saya Ahmad Muiz bin Ramdullah Al-Yasamin, membentangkan F falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan kebahasaan. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, saya sambung kepada hubungan perkembangan pendidikan selepas kemerdekaan dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Okey, kita tengok kepada sistem pendidikan selepas merdeka dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama sekali kita tengok kepada laporan Penyata Razak 1956. Yang mana laporan Penyata Razak 1956 dipengerusikan oleh Datuk Abdul Razak Hussein, iaitu Menteri Pendidikan. Okey, tujuan laporan Penyata Razak adalah untuk menyemak dasar pendidikan Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, menubuhkan sistem pendidikan kebangsaan dan juga mengkaji semula struktur pendidikan negara. Cadangan dia pula, bagi semua peringkat sekolah bahasa kebangsaan merupakan bahasa pengantar. Dan yang kedua, menubuhkan satu jenis kurikulum serta peperiksaan yang berpusat dan juga bercorak kebangsaan.
Okey, seterusnya kita tengok kepada hubung kait laporan penyata Razak 1956 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama sekali adalah untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab untuk negara seperti yang terkandung dalam elemen falsafah pendidikan kebangsaan, di mana rakyat perlulah menggunakan bahasa ibunda yang telah dijadikan sebagai bahasa pengantar dalam cadangan laporan ini agar dapat mengekalkan bahasa ibunda kita. Yang kedua, berdasarkan cadangan Datuk Abdul Razak dalam menggabungkan semua sekolah menjadi satu jenis sekolah kebangsaan adalah berkait dengan elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang mana mementingkan untuk kita mengeratkan hubungan antara kaum agar negara kekal lebih aman. Dan yang ketiga, terdapat elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang berkait dengan laporan ini, iaitu penubuhan satu jenis kurikulum yang bercorak kebangsaan yang mana masih menitik beratkan perkembangan potensi individu dari segi jeri, iaitu jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Okey, seterusnya kita pergi kepada laporan Rahman Talib 1960, yang mana ia dipengerusikan oleh Encik Abdul Rahman Talib, yang mana dia adalah bertindak sebagai Menteri Pendidikan. Tujuan laporan ini adalah untuk mengkaji semula pelaksanaan dasar pelajaran kebangsaan, dan yang kedua, menambah baik sistem pendidikan di Persekutuan Tanah Melayu. Cadangan yang diusulkan dalam laporan ini adalah pendidikan di sekolah rendah adalah percuma. Yang kedua, kedudukan darjah naik secara automatik sehingga tingkatan 3. Dan yang ketiga, penilaian peperiksaan bagi darjah 5 diwujudkan. Yang keempat, pendidikan teknik dan vokasional diperkasakan. Dan yang terakhir, sekolah rendah menjadi sekolah jenis kebangsaan. Seterusnya kita tengok kepada hubung kait laporan Rahman Talib 1960 dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama sekali adalah potensi dan kebolehan individu dikembangkan. Hal ini dapat dilihat dalam penyata Rahman Talib 1960 yang mana bercadang untuk memajukan pendidikan teknik dan vokasional. Yang kedua, pendidikan teknik dan vokasional ada menekankan mengenai kemenjadian murid dari segi kemahiran dan ilmu dalam meningkatkan lagi produktiviti individu. Dan yang terakhir, terdapat elemen falsafah pendidikan kebangsaan yang mana berkait dengan laporan ini, iaitu antaranya ialah menekankan potensi dan kebolehan individu serta falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri agar melahirkan insan yang berkemampuan dari segi jasmani. Yang seterusnya kita lihat kepada laporan Aminuddin Baki. Pendidikan menengah rendah selama 3 tahun selepas sekolah rendah perlu disediakan sejajar dengan dasar kerajaan untuk menaikkan umur berhenti sekolah kepada 15 tahun. Dia nak menaikkan kadar umur berhenti sekolah ini kepada 15 tahun. Dan yang kedua, menyediakan pelbagai jenis peluang pekerjaan untuk pelajar setelah tamat pengajian. Dan yang ketiga, mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran. Diadakan pelbagai jenis kursus untuk menghasilkan kerja yang
kata lebih efektif. Okey, tujuan. Tujuan laporan Aminuddin Baki adalah yang pertama sekali mengkaji matlamat dan kesan sistem pendidikan dan kurikulum dalam rangka dasar pelajaran kebangsaan yang wujud. Yang kedua, memastikan keperluan tenaga rakyat dipenuhi sama ada jangka pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir, memastikan sistem pelajaran memenuhi matlamat negara ke arah melahirkan masyarakat yang bersepadu, berdisiplin dan terlatih. Okey, seterusnya kita tengok hubung kait laporan Aminuddin Baki dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama sekali adalah untuk memperkembangkan lagi potensi individu. Yang kedua, perkembangan potensi secara menyeluruh dan bersepadu. Dan yang ketiga, mempelbagaikan jenis kursus supaya dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkemahiran. Dia nak lahirkan tenaga kerja yang kata berkemahiran, itu inovatif dan juga kreatif. Okey, seterusnya kita tengok perkembangan sistem pendidikan dengan falsafah pendidikan guru. Kalau tadi kita tengok dia punya dengan falsafah pendidikan kebangsaan, dan ini adalah dengan falsafah pendidikan guru pula. Okey, pertama sekali kita tengok kepada Penyata Razak 1956 di dalam falsafah pendidikan guru. Yang mana laporan ini memberi penekanan kepada usaha membentuk perpaduan antara kaum. Dia nak bentuk perpaduan antara kaum. Yang mana kita tahu di negara kita terdapat pelbagai kaum seperti India, Cina dan juga Melayu. Yang kedua adalah jawatan kuasa yang dilantik akan membentuk satu sistem pendidikan kebangsaan yang bersesuaian dengan aspirasi yang ingin menyatupadukan penduduk yang berbilang bangsa. Dan yang ketiga, jawatan kuasa ini juga ditugaskan untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, menjaga perkembangan bahasa dan kebudayaan kaum, dan juga mengkaji isi kandungan Ordinan Pelajaran 1952. Dia nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Dan tujuan ini juga, laporan ini juga adalah untuk menyemak dan menstruktur semula dasar pendidikan persekutuan Tanah Melayu bagi membina satu sistem pendidikan kebangsaan. Antara cadangan laporan Penyata Razak dengan kaitan falsafah pendidikan guru adalah yang pertama, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, dan yang kedua, memenuhi keperluan negara yang merdeka dan mengembangkan sistem pendidikan, dan yang ketiga, melahirkan perpaduan antara kaum sebagai satu rumpun bangsa Tanah Melayu. Hal ini berkait rapat dengan elemen yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru, iaitu guru perlu mengekalkan keharmonian dalam masyarakat dengan mempelbagaikan aktiviti yang dijalankan. Dan yang keempat, merapatkan jurang perbezaan antara kaum di Malaysia. Okey, seterusnya kita tengok hubungan laporan Rahman Talib 1960 dengan falsafah pendidikan guru. Di mana Akta Pendidikan 1961 memperakui laporan ini, yang mana dipenguruskan oleh Abdul Rahman Talib sebagai Menteri Pelajaran Persekutuan Tanah Melayu.
pelaksanaan dasar pelajaran seperti yang terkandung dalam penyata razak disemak semula. Disemak semula. Dan yang terakhir, menambah baik sistem pendidikan pada waktu itu. Dia bagi semula sistem pendidikan kepada yang lebih baik. Okey, kita tengok kepada cadangan yang terkandung dalam laporan Rahman Talib. Yang pertama sekali, bahasa kebangsaan. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dia nak jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan yang kedua, wajib lulus peperiksaan bahasa Melayu. Dia kena diwajibkan untuk lulus peperiksaan bahasa Melayu. Yang kedua, kelas peralihan, yang mana bantu murid SJKC dan SJKT dalam penguasaan bahasa Melayu. Dia nak bantu murid sekolah Cina dan juga Tamil dalam menguasai bahasa Melayu. Dan yang ketiga, kenaikan secara automatik, yang mana pelajaran percuma diberikan kepada sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantar. Dia bagi pelajaran percuma. Dan yang keempat, mata pelajaran akhlak, yang mana murid beragama Islam wajib mengambil subjek pendidikan Islam, manakala murid lain mengambil pendidikan moral. Dia bagi murid pendidikan beragama Islam ni ambil subjek pendidikan Islam, dan juga kalau yang bukan Islam dia ambil pendidikan moral. Dan yang terakhir sekali, kita tengok hubung kait laporan Rahman Talib dengan falsafah pendidikan guru. Yang pertama sekali, dengan cadangan ini menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ia dapat membantu guru dalam memastikan setiap murid dapat berinteraksi dengan menggunakan bahasa kebangsaan. Dia nak semua murid tak kira bangsa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan juga bahasa kebangsaan. Dan yang kedua, penubuhan sekolah jenis kebangsaan boleh dikaitkan dengan elemen falsafah pendidikan guru, iaitu guru yang memelihara masyarakat bersatu padu, di mana usaha penubuhan tersebut membantu dalam mengeratkan lagi perpaduan antara kaum dalam kalangan murid.